Selamat datang dalam dokumentari pendek kami yang bertajuk Kesan Penggunaan Media Sosial dalam Mewujudkan Perpaduan. Hari ini kita akan menyelami 4 aspek positif dan 4 aspek negatif penggunaan media sosial dalam mewujudkan perpaduan. Melalui festival budaya, bengkel seni tradisional dan pertemuan antara kelompok budaya, kita dapat melihat keindahan kepelbagaian dan pertukaran budaya. Hal ini dapat membuka mata kita untuk melihat kepelbagaian dunia. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membentuk jaringan lintas budaya yang kuat. Melalui acara networking atau kolaborasi antara organisasi antarabangsa, kita dapat melihat bagaimana hubungan yang kuat dapat dibentuk di luar batas geografi dan budaya. Pertukaran idea melalui perbualan dapat membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam. Contohnya, di sepanjang perbualan di kafe, tempat kerja dan komuniti, kita dapat menyaksikan pertukaran pemikiran mewujudkan ikatan yang lebih kuat antara individu. Tidak dilupakan juga, kesedaran terhadap isu sosial merupakan langkah pertama menuju perubahan positif. Kita dapat menyaksikan kelakuan yang dapat membangkitkan keprihatinan dan kita dapat melihat bagaimana media sosial membentuk kita untuk menjadi sumber informasi dan gerakan sosial. Walau bagaimanapun, tidak semuanya indah kabar dari rupa. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama fokus kepada 4 kesan negatif penggunaan media sosial dalam mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Pertama, mencetuskan konflik antara pelajar. Penggunaan media sosial dilihat dapat mencetuskan konflik antara pelajar sekiranya terdapat ketidaksefahaman mengenai sesuatu perkara. Secara tidak langsung, ini dapat menggugat keamanan dan keharmonian hubungan yang sudah terbentuk antara pelajar berbilang bangsa dan agama. Ini dapat dibuktikan berdasarkan statistik tersebut. Beralih kita kepada isu kedua, yaitu kesan daripada penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Persoalannya, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Perkara ini boleh terjadi tanpa kita sedari kerana terdapat segelintir pelajar yang tak ikut dengan tren terkini. Ini kerana mereka enggan dikatakan sebagai ketinggalan zaman atau seperti katak di bawah burung. Kesan ketiga ialah buli cyber. Isu buli cyber memang sudah tidak asing lagi untuk diperkatakan. Hal ini kerana isu buli cyber menjadi antara punca yang menyumbang kepada wujudnya kesan negatif media sosial dalam kalangan pelajar. Bagaimana media sosial menyumbang kepada wujudnya isu buli cyber ialah melalui hasil dan dapatan yang diperoleh. Kita dapat melihat isu buli cyber berlaku hasil daripada penyebaran fitnah yang dapat memecah belahkan pelajar serta menimbulkan suasana huru-hara di sekeliling pelajar. Kesannya, ini akan mengganggu fokus pelajar dalam meneruskan aktiviti seharian mereka. Mari kita lihat kesan negatif yang terakhir, yaitu penggunaan media sosial dapat meningkatkan penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu memang tidak dapat dielakkan. Hal ini kerana umum mengetahui bahawa sesuatu yang buruk akan cepat tersebar dan menjadi buah mulut orang ramai. Manakala sesuatu yang baik akan jauh ketinggalan di belakang. Soalannya, bagaimana pelajar boleh menjadi penyumbang antara berlakunya peningkatan penyebaran berita palsu adalah melalui
akar umbi. Setelah diselidik daripada akar umbi, kami mendapati bahawa pelajar mudah untuk mempercayai sesuatu berita yang disebarkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran tentang berita tersebut. Kesannya, pelajar akan terdorong untuk menyebabkan sesuatu berita yang tidak benar di media sosial. Secara keseluruhannya, penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar membawa impak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan pendidikan mereka. Meskipun mampu memperluas pengetahuan dan membina hubungan, harus diimbangi dengan kesedaran terhadap risiko seperti gangguan pembelajaran dan keselamatan dalam talian. Oleh itu, pemantauan dan pendekatan yang seimbang diperlukan untuk memastikan manfaat positif lebih mendominasi. Terima kasih.